Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 22 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 4 Mei 2021. Seluruh negeri Perlis 7.28 malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star, Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.27. Zon 2 Pendang, Kuala Muda dan Yan 7.26. Zon 3 Padang Terap dan Sik 7.26. Zon 4 Baling 7.25. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.25. Zon 6 Langkawi 7.29. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.30. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.26. Negeri Perak Zon 1 Tapah, Slim River dan Tanjung Malim 7.21. Zon 2 Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.23. Zon 5 Teluk Intan, Bagan Datuk, Kampung Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Sitiawan dan Pulau Pangkor 7.23. Zon 6 Selama, Taiping, Bagan Serai dan Parit Buntar 7.25. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.22. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20. Negeri Sembilan Zon 1 Tampin dan Jempol 7.15. Zon 2 Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Jelebu 7.16. Seluruh negeri Melaka 7.16. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.9. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.10. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat 7.13. Negeri Pahang Zon 2 Rompin, Pekan, Muazzam Shah dan Kuantan 7.13. Zon 3 Maran, Cenoh, Jengka, Terumeloh, Beron dan Jerantut 7.16. Zon 4 Bentong, Rawup dan Kuala Lipis 7.18. Zon 5 Genting Sempah, Jana Baik dan Bukit Tinggi 7.21. Zon 6 Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besut dan Setiu 7.17. Zon 3 Hulu Terengganu 7.16. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.14. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu, Bacok, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Kerai dan Gua Musang 7.20. Negeri Sarawak Zon 2 Niah, Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi 6.30 petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam 6.40. Zon 8 Kuching, Baru, Lundu dan Sematan 6.44. Negeri Sabah Zon 3 Sempurna, Selabukan, Kunat dan Lahad Datu 6.14. Zon 4 Tawau, Balong dan Kalabakan 6.16. Zon 7 Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar 6.25 petang. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 22 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 4 Mei 2021. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut.
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw turfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, setiap bahagian anggota manusia boleh melakukan sedekah pada setiap hari terbitnya matahari. Mendamaikan dua orang yang bergaduh adalah sedekah. Membantu seseorang menaiki tunggangan atau mengangkat barang ke atas tunggangannya adalah sedekah. Menyebut ungkapan yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah yang dibuat untuk menunaikan solat adalah sedekah. Dan membuang gangguan di laluan perjalanan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sedekah adalah pemberian sesuatu yang bernilai kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan bersedekah tidak hanya dengan wang dan harta benda, malah juga menerusi perbuatan melakukan kebaikan kepada sesama insan dan seluruh makhluk. Mendamaikan pihak yang bersengketa juga adalah sedekah, kerana kedamaian diperlukan untuk menjamin kehidupan sejahtera dalam sesebuah masyarakat. Bersedekah juga adalah termasuk seperti memudahkan urusan orang lain dan kadangkala akan menyenangkan hati orang lain dengan penggunaan ungkapan yang baik juga sedekah. Perbuatan baik seperti berjalan kaki ke masjid dan tempat ibadat juga adalah satu sedekah. Konsep sedekah juga merangkumi amalan yang boleh mengurangkan mudarat dan risiko kepada masyarakat seperti membuang gangguan di laluan perjalanan. Bersedekah tidak terhad kepada sesama manusia, malah kepada unsur biotik dalam alam ini termasuk flora dan fauna juga. Bersedekah tidak terhad kepada manusia dan ini adalah asas penting dalam konteks pelestarian alam sekitar. Memberi makan dan minum kepada haiwan, menyirami air dan menabur baja kepada tumbuhan juga adalah perbuatan baik yang akan dibalas dengan ganjaran pahala. Hadis merumuskan bahawa adab bersedekah adalah perbuatan dengan niat yang tulus ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, memberi yang terbaik, tidak menyakiti orang dan tidak mengungkit pemberian kepada orang yang menerima sedekah tersebut. Daripada buku 40 hadis pelestarian alam sekitar, tulisan bersama Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini, alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, anda sedang mendengarkan Destinasi IKIM, dan kalau bagi anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, boleh dengarkan di frekuensi 91.5 FM. Ya. Itu frekuensi radio IKIM. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar terus setia bersama kami, insya-Allah Destinasi IKIM akan bersama anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk hari ini, hari Selasa, insya-Allah kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Kita akan hayati lagi perbincangan ilmu bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Dan seperti biasa, kita akan membawakan pertemuan kita di Facebook Live IKIM FM, di YouTube IKIM. Anda ada soalan, ada pertanyaan, boleh hantarkan kepada kita. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Tajuk untuk hari ini, doktor akan bawakan perbincangan berkaitan masuk masjid dan rumah ibadat lain. Macam mana, apa yang perlu kita jaga, apa hukum-hukumnya, nanti kita akan bincangkan, okey? Ya, insya-Allah. Dan para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. ربي
93.9 FM di Kota Kinabalu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Rancangan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio City Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, Alhamdulillah dapat lagi sama-sama kita teruskan siaran kita di petang ini membawakan perkongsian menerusi rancangan Islam Agamaku dan untuk itu kita dah pun bersama dengan tetamu kita di talian saat ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Doktor. Masih lagi setia bersama kita. Kalau di tempat Doktor rasanya bunyi berentum-berentum ke Doktor? Hujan ke? Hujan ke? Ya, baru lepas hujan masih ada kurus. InsyaAllah. Moga berkat Doktor. Kan insyaAllah. Dan terima kasih Doktor. Masih lagi ruangkan masa bersama kita. Dan seperti biasa kita sama-sama juga mengajak sahabat pendengar, sahabat penonton untuk sama-sama anda sertai kita di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita sedang bersiaran langsung di situ. Ya, dan para pendengar yang ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, kita nak buka tajuk untuk petang ini Doktor iaitu berkaitan masuk masjid dan rumah ibadat lain. Apa sebenarnya terma-terma ataupun hukum hakam adab-adab yang perlu kita jaga? Ini mungkin yang boleh kita bincang-bincangkan insya-Allah. Ya, dan sebagai mukadimah silakan Doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq, sidang pendengar Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kehidupan kita ini kita akan nampak pelbagai rumah ibadat ya. Kita ada masjid, kita ada gereja, kita ada kuil, kita ada tokong, kita ada gurdwara bagi penganut agama Sikh dan sebagainya ya. Jadi asas yang penting dalam Islam
dalam agama Islam ialah penghormatan kepada rumah ibadat, ya, penghormatan kepada rumah ibadat. Oleh kerana itu, tidak harus bagi mana-mana Muslim untuk mengotorkan mana-mana rumah ibadat, ataupun tidak harus bagi mana-mana Muslim merosakkan mana-mana rumah ibadat, ya, dan sebagainya. Tindakan yang tidak baiklah, ya. Walaupun dalam i'tiqad kita, keyakinan kita, hanyalah Islam agama yang benar di sisi Allah, itu keyakinan kita. Tetapi dari sudut ta'amul, ya, ta'amul, interaksi kita antara Muslim dengan Muslim, agama Islam mengajar supaya kita saling hormat menghormati. Jadi fokus bicara kita pada kali ini berkenaan dengan kita sebagai orang Muslim masuk mana-mana rumah ibadat non-Muslim, ya, rumah ibadat bukan Islam, dan bagaimana rakan-rakan kita yang non-Muslim mereka masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam surau. Kalau kita kaitkan dengan Ramadan ini, mungkin nak masuk buka puasa, ya, kita dijemput oleh padri untuk berbuka puasa di gereja, ataupun Sami jemput kita berbuka puasa di kuil, tokong dan sebagainya, ya. Ataupun sebaliknya kita mengajak rakan kita non-Muslim untuk datang ke masjid, ke surau, tengok suasana masyarakat Islam berbuka puasa. Ini cerita zaman sebelum Covid lah, ya. Ini zaman Covid ni tak boleh nak buka puasa di masjid surau, ya. Jadi kalau habis Covid nanti kita nak ajak rakan-rakan kita non-Muslim datang, jom masjid, kita nak tengok macam mana orang Islam buka puasa, ya. Kita sediakan tempat kepada dia boleh masuk dalam masjid surau ataupun tidak, ya. Jadi yang pertamanya, kita Muslim nak masuk ke dalam gereja, kita nak masuk dalam kuil, tokong dan sebagainya, ya. Di situ ada patung-patung sembahan yang dipuja dan sebagainya. Jadi sini Islam mengajar kepada kita bahawa tidak menjadi kesalahan dalam agama Islam bagi seseorang Muslim untuk masuk ke dalam mana-mana rumah ibadat. Tidak menjadi kesalahan, ya. Tidak menjadi kesalahan untuk kita masuk dalam gereja, dalam kuil dan sebagainya, dengan syarat, ya, tidak ada perkara yang bercanggah dengan syarak yang kita lakukan. Misalnya kalau kita datang ke gereja, kita datang tu kita buat perbuatan yang salah dengan syarak. Misalnya kita tunduk kepada patung tersebut, kita tunduk kepada patung tu, ya. Yang tu tidak haruslah, ya. Kalau kita setakat kita menghormati, makna kita tidak buatlah perkara yang tak elok kepada patung. Kita tidak baling barang kepada patung Jesus ke, patung Maryam ke dan sebagainya. Kita tak buat benda tu. Kita tidak mengotorkan, kita tengok dengan hormat dan sebagainya, pasal kita menghormati kebebasan beragama, ya. Kalau kita buat benda yang tak dibenarkan dalam agama tu, kita tunduk, ya, ataupun kita buat upacara masuk dalam tu, kita pun ambil beberapa batang tu, kita pun buatlah upacara tu, ya. Yang tu tak boleh lah, yang tu tak boleh, ya, haram, kerana itu upacara agama, ya, upacara agama. Ataupun kita masuk kuil, kita pun bunyi kalojeng, keteng, itu upacara agama dia. Jadi tak boleh kita buat macam tu. Kita masuk, kita kena jaga adab dia, batas dia, jangan kita melakukan apa-apa upacara agama bukan Islam, ya. Itu satu, ya. Yang keduanya, kalau kita nak masuk, ya, kita mestilah melihat kepada keizinan daripada orang bukan Islam. Yakni keizinan daripada pihak berkuasa dalam rumah ibadat tersebut. Maknanya kita nak masuk gereja, dapat izin daripada padri yang bertugas di situ. Kita nak masuk kuil, dapat kebenaran daripada Sami dan sebagainya, ya. Kalau tak dapat izin
kita saja nak masuk sedangkan tidak ada kebenaran, maka di sini satu kesalahan, kita mungkin dianggap sebagai menceroboh, kita pakai kepiah, pakai sumpuk, jalan masuk, ke dalam gereja, ke dalam tokong, jadi mungkin menimbulkan fitnah, menimbulkan kegusaran dan suasana yang tidak harmoni, jadi nak masuk rumah, rumah orang, termasuklah rumah ibadat bukan Islam ni, kita orang Islam, kita orang asing, maka kita kena minta izin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dalam surah An-Nur ayat 27. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, Allah sebut wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk buyutan, mana-mana rumah. Mana-mana rumah pun jangan masuk, termasuklah rumah ibadat, jangan masuk mana-mana rumah, termasuklah mana-mana rumah ibadat, ghaira buyutikum, lain daripada rumah kamu, sehinggalah kamu tasta'nisu, minta izin kepada tuan dia, pemilik dia, wa tusallimu ala ahliya, dan kamu bagi salam hormat kepada tuannya. Jadi kalau kita dah tulis surat kepada padri, kita nak buat lawatan sambil belajar, kenal gereja, padri jawab dah lulus, dia sambut kita, mana kita dah bagi salam hormat, kita dah buat surat permohonan, yang itu adalah harus. Jadi kita datang macam nak ceroboh, macam samsing tu, itu tidak dibenarkan, Ini ada yang perlu kita jaga. Apa kalau kita buat macam tu, dia boleh, kalau kita ceroboh, tindakan kita macam menceroboh dan sebagainya tu, dia boleh menimbulkan fitnah dan akhirnya boleh menimbulkan sesuatu yang tidak baik, Sebab itu kalau kita lihat dalam kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, dia masuk dalam gereja, disambut oleh padri, dan Sayyidina Umar nak semayang kat situ, sampai tahap nak semayang situ boleh, semayang situ. Tapi Sayyidina Umar tak semayang di situ. Kerana apa? Kerana dikatakan Sayyidina Umar bimbang, nanti orang tengok Sayyidina Umar semayang, generasi ikut berikutnya akan kata kita kena ubah gereja ni jadi masjid pasal keberkatan Sayyidina Umar semayang. Jadi bila rampas gereja jadi masjid, jadi bergaduh tidak. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Itu dia tata cara, kaedah ataupun adab sekalipun yang perlu kita jaga, kita sebagai umat Islam untuk sama-sama kita menghormati antara satu sama lain. Kejap lagi kita akan sama-sama teruskan lagi perbincangan ini, dan untuk anda kita jemput untuk sama-sama berikan juga pertanyaan persoalan menerusi di talian WhatsApp konti dah pun kita aktifkan ketika ini 01129004 Dan para pendengar, kita beri hasil ketika pada waktu ini, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal
تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami di Senasi IKIM untuk waktu ini bersama rancangan Islam Agamaku. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Kita bawakan dengan tajuk hari ini masuk masjid dan juga rumah ibadat lain. Tadi di awalnya doktor dah terangkan kepada kita, Mona, bagaimana adab-adab dan juga tata cara yang perlu kita jaga. Termasuklah apa sahaja perbuatan kita ni kan, mata kita, mulut kita dan juga lain-lain lagi yang perlu kita jaga. Ya, dan untuk para pendengar yang ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, kita nak teruskan lagi, doktor. Bagaimana kaedahnya yang perlu kita jaga untuk kita menghormat orang lain termasuk juga agama lain? Silakan, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq, sedang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya dah sebutkan orang Islam masuk dalam rumah ibadat non-Muslim, masuk gereja dan sebagainya. Jadi sekarang saya nak jelaskan tentang non-Muslim pula masuk dalam masjid, masuk dalam masjid. Sebab kadang-kadang ada yang begitu keras, Saya ingat masa saya di kampung dululah, di kampung, masjid tepi jalan. Masjid tepi jalan dan di belakang masjid itu ada taman perumahan. Jadi bila bas turun berhenti, adalah satu budak non-Muslim, budak Cina, dia nak pergi ke taman, ke rumah dia tu, dia masuklah kawasan masjid tu, nak lintas tu. Lintas masuk dalam masjid, kawasan masjid lah, bukan kawasan parking masjid tu, bukan dalam masuk masjid lah, masuk dalam kawasan masjid, dalam pagar di sana tu pagar rumah dia, Jadi dengarlah apa orang kampung tu sembang macam mana kita nak halang budak muda ni daripada masuk kawasan masjid kita. Dia ni kafir, tak Islam, haram dia masuk dalam kawasan masjid kita. Saya masa tu ialah kita pun umur baru 16-17 tahun. Duk fikir juga, betul ke haram non-Muslim masuk dalam kawasan masjid? Apa sebab haram? Dalil mana, Quran mana, hadis mana, ulama mana yang kata. Jadi bila kita mula boleh membaca, menulis kita Arab sekini, kita pun carilah dalil-dalilnya. Jadi sini sikap yang sebegitu, contoh tadi itu sikap yang begitu keras sampai tak boleh nak masuk kawasan masjid, kawasan parking kereta dan sebagainya. Di dalam Al-Quran, tuan, Allah Ta'ala melarang orang kafir masuk dalam Masjidil Haram. Itu jelas. Karena Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah ayat 28, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu, orang kafir itu najis dari sudut i'tiqad. Bukan tubuh badan bersih. Tubuh badan bersih, zat bersih, kita boleh tamat tangan, pinggang dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi yang kotor ni dari sudut i'tiqad. Kita boleh bandinglah kalau kita nak tahu benar bersih ataupun tidak. Kita banding akidah Islam dengan akidah tidak Islam, boleh buat bandingan. Itu kita bicara lain lah. Tapi menyebut tentang Allah menyatakan oleh kerana kenajisan dari sudut akidah itu, kekotoran akidah itu, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Maka janganlah orang musyrik, orang yang sembah berhala ini menghampiri Masjidil Haram selepas daripada tahun ini, selepas ayat ini diwahyukan.
Jadi tidak ada dah orang musyrik, orang kafir yang datang ke Masjidil Haram. Jadi daripada ayat ini, para ulama menetapkan bahawa orang kafir non-Muslim tidak masuk dalam Masjidil Haram. Kerana disebut jelas ayat Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Dan bagaimana masjid-masjid yang lain? Masjid negara, masjid negeri, masjid qaryah kampung kita dan sebagainya. Ada ulama dia luaskan ayat ni, surah Taubah ayat 28 ni, ayat ni sebut Masjidil Haram, termasuk juga masjid-masjid yang lain, orang kafir tak boleh masuk. Walau bagaimanapun, ulama masih berbeza pandangan tentang masjid-masjid yang lain, maka sebahagian besar para ulama berpendapat tidak haram bagi non-Muslim, tidak haram bagi non-Muslim untuk masuk dalam kawasan masjid, bahkan untuk masuk ke dalam masjid selain dari Masjidil Haram. Masjidil Haram je yang tak boleh, ya. Pasport dia nak masuk Masjidil Haram mestilah orang beriman. Jadi masjid-masjid lain tu tidak ada pasport yang seperti itu. Sebab dia hujah para sebahagian para ulama kerana kalau kita baca dalam fiqh sirah Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, disebut ada riwayat menunjukkan rombongan Kristian datang ke Madinah dan mereka ini ditempatkan di masjid ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa Nabi, duduk di masjid, ya, bertamu di masjid. Nabi jumpa mereka di masjid, mereka tinggal di masjid. Nabi tak halang, Nabi tak halau mereka keluar dari masjid, ya. Tak, Nabi biarkan, ya. Nabi benarkan mereka berada dalam masjid. Ini maknanya menunjukkan bahawa harus bagi non-Muslim untuk berada dalam kawasan masjid, bahkan berada di dalam masjid itu sendiri. Yang keduanya, riwayat hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, bagaimana seorang tawanan perang namanya Sumamah bin Uthal. Sumamah bin Uthal ditawan, masa tu Sumamah ni kafir, belum masuk Islam. Lalu diikat pada tiang masjid. Ikat pada tiang masjid. Maka Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala dia tulis bab situ, bab al-musyrik fil masjid. Lebih kurang begitulah, atau bab dukhulil musyrik fil masjid, atau kama qala, ya. Bab orang musyrik masuk masjid. Orang musyrik, orang kafir masuk masjid. Jadi hadis ni ada dalam Sahih Bukhari, ya. Sumamah bin Uthal diikat di tiang masjid. Maknanya dia berada dalam masjid. Ya, jadi daripada dua hadis inilah, maka para ulama sebahagiannya berpendapat harus orang kafir masuk dalam masjid. Jadi sini bila kita faham perkara yang sedemikian, maknanya kalau kita nak ajak non-Muslim masuk masjid, ya, kita nak buat program masjid lawatan masjid, nak perkenalkan rumah ibadat masjid kepada non-Muslim, ya. Boleh, ya. Kita nak perkenalkan akidah Islam, nak tunjuk benda, ya. Kami, tempat ibadat kami tak ada patung. Cuba tengok tempat ibadat kami mihrab, tak ada patung dan sebagainya. Ya, bawa masuk. Kalau dalam rumah ibadat lain ada patung, kuil ada patung, gereja ada patung, kita bawa masuk dalam masjid, tengok perbandingan agama, boleh hukumnya harus, ya. Kita nak buat majlis buka puasa, makan dalam masjid, kawasan masjid, ya, kaki lima masjid, ruang limpah tu, ya, ruang limpah yang tak ada kapet tu, boleh, ya. Ataupun yang berhormat, ya, YB datang, nak bagi hadiah, dia YB kawasan, ya, berhormat kawasan tu, dia nak bagi bantuan raya, nak bagi bantuan dan sebagainya, hukumnya boleh, ya. Cuma dia tak boleh kempen lah, kempen politik tak boleh lah, itu dilarang, ya. Kita kan dia bagi bantuan tu, tidak ada masalah, ya. Bahkan kalau dia nak masuk dalam tu, cuma dia nak kena jaga adab lah. Dia kafir dan Muslim datang pakai skirt pendek, masuk sampai mihrab tu. Itu maknanya tidak beradab lah. Kita pula benarkan, kita pun tak faham lah. Patut dia pakailah pakaian yang sopan. Macam kita pergi pejabat lah. Pergi pejabat pakai selipar, pakai seluar pendek, pejabat kerajaan, ya. Boleh lah, tapi mana etikanya? Etika pakaian tu. Jadi ada etika pakaian di dalam masjid yang perlu kita jaga, ya. Jadi dia dapat kebenaran, maka hukumnya harus untuk masuk dalam masjid kalau ada keperluan. Kalau tak ada,
kaki ruang limpah lah. Ya. Kalau tak ada buat kemah kat tempat parking, situlah kita sentiasa tengoklah perluan ya. Wallah. Masya Allah. Itu dia kaedah dan juga tata caranya yang perlu kita faham, yang perlu kita teliti supaya tidak ada berlaku apa-apa yang berkaitan dengan isu sensitiviti agama. Okey. Dan kita masih lagi buka ruang peluang kepada anda untuk sama-sama hantarkan soalan, pertanyaan di talian WhatsApp konti 017129004004. Sambil itu doktor, ada juga sahabat kita bertanya, doktor, bagaimana pula kalau ada contohnya kontraktor yang dibawa untuk buat wasuai di satu-satu rumah ibadat, tak kisahlah mungkin kita orang Islam ada dapat apa-apa projek ke kan, ataupun orang bukan Islam yang dapat projek apa-apa untuk nak buat betulkan dekat masjid kita, bagaimana pula doktor? Kejap lagi doktor akan berikan sedikit pandangan untuk isu tersebut. Dan para pendengar, kita beri khas sekali lagi untuk waktu ini, kita akan kembali selepas ini, terus setia bersama kami. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Penantian selama 20 tahun penduduk di Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama ini mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain ibadah di 3 buah surau yang semakin sesak untuk menampung lebih 3,000 penduduk. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, Kombat. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Wakaf, hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Semudah di hujung jari anda, transfer online semudah RM1,000 seorang untuk seramai 20,000 orang penginfak. Atau boleh secara ansuran beberapa bulan. Berinfak dan berkongsi nikmat rezeki adalah ibadah yang besar pahalanya. Mari bersama kami berinfak dan berwakaf melalui akaun 56519656 Maybank, dan maklumat lanjut anda boleh menghubungi talian hotline 0386053673 atau talian WhatsApp 012-850-2280 atau terus ke laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Peningnya fikir nak masak apa hari ni. Timak perencak adik Cik Ana kan ada? Kok bulu, mana nak boli, makan steamboat di malam hari. Tak sah tak do, kalau produki, masak-masak Cik Yana nak monibori. Ingat, dan ingat Cik Yana, sampai kotor kat batu bona. Ingat, dan ingat Cik Yana, fenomena, fenomena. Rabbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana engkau habiskan usiamu? Soalan ini takkan dapat dijawab oleh kita andai kita hidup dalam lalai dan leka. Belum terlambat untuk kita berubah. Jom restart hidup kita dengan tapak yang telah disediakan oleh Yaminika. Layari yaminika.com sekarang ini dan rasai pengalaman dan perubahan diri bersama Yaminika. Yaminika.com. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Melaka 89.5 FM.
Inspirasi Emporia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama Rancangan Islam Agamaku. Ya, kita bersama dengan tetamu kita di talian saat ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, dan tajuk yang kita bincangkan pada petang ini iaitu masuk masjid dan rumah ibadat lain. Sebelum kita berehat sebentar tadi, kita ada soalan di talian WhatsApp konti. Ada sahabat kita bertanya sebentar tadi, doktor, macam mana kalau ada kontraktor yang buat rumah ibadat setempat lain, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Termasuk juga ada, kita baru terima satu lagi soalan yang lebih kurang seakan soalan tersebut, macam mana kalau pegawai yang bertugas untuk memproses kelulusan binaan rumah ibadat bukan Islam, apa pula hukumnya doktor? Seperti ada yang bertugas di PBT, jabatan yang ditugaskan untuk memproses meluluskan binaan-binaan termasuk binaan rumah ibadat bukan Islam. Bagaimana doktor? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim ya. Isu yang pertama, kita terlibat ya dalam pembinaan masjid ataupun rumah ibadat bukan Islam. Kalau pembinaan masjid ni sebaik-baiknya kontraktornya itu, pekerjanya itu semuanya Muslim ya. Kerana apa? Kerana kita bimbang masuk dalam la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang diasaskan di atas dasar takwa. Ya, masjid ni dia mesti atas dasar takwa. Jadi kalau boleh, orang yang membina masjid itu adalah orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini adalah orang yang beriman. Jadi kalau masjid surau, kontraktornya mestilah orang Islam, pekerjanya mestilah orang Islam. Itu sangat-sangat baik supaya kita dapat merealisasikan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin. Masjid yang diasaskan, dibina atas dasar takwa, maknanya orang beriman baru dia ada takwa ya. Yang kedua, nak bina gereja, bina rumah ibadat bukan Islam dan sebagainya, ada perbezaan pandangan para ulama. Boleh tak orang Islam terlibat dalam pembinaan tersebut? Majoriti para ulama dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki menyatakan haram. Haram ya, tak boleh kita terlibat. Kita sebagai arkitek, kita sebagai kontraktor, kita sebagai pekerja buruh, apa-apa, kita tidak boleh terlibat dalam pembinaan rumah ibadat bukan Islam. Manakala sebahagian ulama mazhab Hanafi berpendapat harus orang Islam terlibat dalam pembinaan rumah ibadat bukan Islam. Disebut oleh Al-Imam Ibn Abidin dalam Hasyiah Ibn Abidin, Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar, disebut adalah harus ya orang Islam terlibat. Jadi maknanya ada beza pandangan sikit lah. Ada beza pandangan antara sebahagian besar ulama mazhab Maliki dan Syafi'i kata tidak harus orang Islam terlibat dalam pembinaan rumah ibadat dan Muslim, gereja dan sebagainya. Sebahagian ulama Hanafi seperti Imam Ibn Abidin kata harus bagi Muslim terlibat dalam pembinaan rumah ibadat bukan Islam. Jadi sini seeloknya kita ambil pandangan tak boleh lah sebab kita bimbang, kita macam membantu ya, kita macam memberi saham kepada rumah ibadat bukan Islam ya, sedangkan kita tidak ada keperluan pun, kita tidak terdesak pun ya. Kecuali kalau kita bekerja dalam syarikat tu milik dan Muslim dan kita tak ada pilihan. Ya, kita arkitek di satu syarikat tu non Muslim. Jadi tokel masuk, okey, you kita dapat satu projek, kita buat gereja, you lukis. Kita tak ada pilihan. Kita minta bos bagi kawan lain lah, dia non Muslim, dia buatlah. Buat kata you buat. Kita tak ada pilihan ketika tu, maka ketika tu kita boleh ambil pandangan Imam Ibn Abdi kata haruslah. Ya, kita kerja dengan kontraktor kita non Muslim. Ya, dia buat rumah dan sebagainya. Satu hari dia kata hari ni kita kena pergi gereja, kita kena baiki ya, kita tak ada pilihan. Maka ketika tu tak apalah ya. Tapi kalau itu syarikat kita ya, kita kontraktor elektrikal dan sebagainya, boleh seboleh-bolehnya kita elakkanlah ya, seboleh-bolehnya ya. Itu yang pertama, isu yang pertama ya. Isu yang kedua, ini supaya jawab soalan kadang orang kita dikerja syarikat non Muslim kan, jadi
Kalau dia tak ikut arahan bos dia kena prestasi dia mungkin kena buang kerja dan sebagainya. Sedangkan banyak projek, katalah ada 10 projek, 8 projek yang rumah dan sebagainya, ada 2 projek yang rumah ibadat dan muslim. Kalau dia tak patuh arahan bos, dia kena buang kerja dan sebagainya. Jadi ada pandangan kata boleh itu supaya selesaikan masalah orang yang kerja di bawah non muslim, maka dia boleh terlibat dalam pembinaan rumah ibadat non muslim. Yang keduanya, orang yang luluskan dia luluskan ni tanah ni untuk buat gereja, tanah ni nak buat kuil dan sebagainya, hukumnya adalah harus. Kerana apa? Kerana tujuan dia nak mengawal rumah ibadat supaya tidak bersepah. Jadi tempat tu kalau tak kawal, sana ada kuil, sana kuil, sini kuil dan sebagainya, jadi dalam radius 10 km tu ada 20 kuil. Jadi susahlah. Jadi kita lesenkan. Daripada 20 kuil tu, hanya tempat ni kita luluskan tanah untuk buat kuil, yang lain tu kita akan robohkan. Tak dibenarkan. Sebab dibina di atas tanah yang haram, tanah kerajaan, tanah orang dan sebagainya, dan tepi rizab sungai. Jadi kita buat tu kerana maslahah. Maka di sinilah kita berpegang kepada kefahaman Al-Imam Izzuddin Abdul Salam dalam Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Imam Izzuddin Abdul Salam ini tokoh besar ulama dalam mazhab Syafi'i, dan dalam Maqasidus Syariah dia menyatakan dalam Qawaidul Ahkam, dia kata qad tajuzul i'anatu 'ala al-ma'siyati la li kauniha ma'siyatan bal li kauniha wasilatan ila maslahatin rajih. Qad tajuzu, kadang-kadang harus. Bila qad dia masuk dalam fi'il mudhari' jadi kadang-kadang. Qad tajuzu, kadang-kadang harus membantu dalam perkara maksiat. Nampak perkara maksiat? Kita luluskan lesen arak, yang luluskan tu tuan haji pergi baru balik umrah. Balik umrah luluskan lesen arak. Kadang-kadang harus membantu atas perkara maksiat. Bukan kerana maksiat, tetapi kerana ada wasilah kepada maslahah. Kita nak kawal, tak boleh minum arak sepah-sepah, sini saja tak nak minum arak. Kalau tempat lain kita akan tangkap, akan batalkan lesen. Yang ni saja. Kita ada maslahah pengawalan. Kita tak boleh halang minum arak kerana ada non-muslim. Tapi macam mana kita nak kawal? Macam mana nak kawal rumah ibadat yang terlalu banyak ni? Kita bagi tanah ni takat ni saja. Yang lain kita tak benarkan. Jadi maknanya bagi pegawai yang berada di majlis bandaraya dan sebagainya, boleh rancang elok-elok, rancang elok-elok dan sebagainya. Maknanya keperluan masjid ada tempat dia, keperluan rumah ibadat lain pun ada. Niat kita untuk menjaga masalah Allah. Amin, amin, insyaAllah. Kita menjaga masalah seperti apa yang doktor sebutkan tadi. InsyaAllah moga itu menjadi panduan kepada kita, menjadikan juga satu ingatan, peringatan untuk menjaga sebaik-baiknya agama Islam kita ini, insyaAllah, kesuciannya, insyaAllah, doktor. Kita dah sampai di hujung pertemuan, doktor. Moga kita dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Untuk doktor, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan di sana, doktor. InsyaAllah. InsyaAllah. Jumpa lagi, doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus menonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan kekalkan pendengaran anda hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, bank makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-2051-1909 atau layari barakahramadan.com.
Barakah Ramadan dengan memberi. Hai, saya Dr. Irma. Saya pernah ada masalah kulit. Jerawat, jeragat bertumpuk bawah mata, kulit berminyak, pori terbuka dan berparut hitam yang bodoh. Saya pernah habis puluhan ribu ringgit mencuba variasi rawatan dan produk. Akan tetapi, saya kecewa kerana semakin parah, kulit saya menjadi sangat sensitif dan saya mendapat eczema yang sangat teruk. Dari situ, saya nekat untuk mencari formula sendiri untuk mendapatkan kulit sihat yang saya idamkan. Akhirnya, Alhamdulillah, saya berjaya merealisasikan dengan Dr. Irma Skincare. Rangkaian Luna Glow dan Angel White, saya berharap dapat membantu ramai orang mendapat kulit sihat yang mereka idamkan seperti saya. Dr. Irma Skincare, produk yang mempunyai kelulusan KKM dan juga keluaran syarikat yang diiktiraf halal oleh JAKIM, boleh membantu masalah jerawat, jeragat, parut, kedutan pramatang, kulit berminyak dan kulit kusam. Dapatkan kulit yang sihat dengan Dr. Irma Skincare, jenama yang boleh menjadi rakan baik anda. Dr. Irma boleh didapati dengan mudah di Shopee dan Lazada dalam situasi pandemik COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan. Kami telah melebihkan kaki tangan kami untuk menguruskan pembelian secara online supaya lebih lancar dan teratur. Jika anda berada di Singapura, kami juga ada di platform Shopee SG. Jikalau anda ingin lihat dan pegang sendiri produk kami untuk menambahkan lagi kepercayaan, produk kami berada di cawangan Aeon Store di seluruh Semenanjung Malaysia dan juga di Co-op Pharmacy. Untuk maklumat lanjut tentang Dr. Irma, boleh hubungi 018-386-5100 atau layari laman web drirma.com. Atau yang paling mudah, Google sahaja Dr. Irma Skincare untuk dapatkan info lanjut mengenai produk-produk Dr. Irma Skincare. Dapatkan Dr. Irma Skincare sekarang. Hubungi 018-386-5100. Dr. Irma Skincare, rakan baik kulit anda. Satu dalam sejuta. Kota Baru 89.8. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Mahukah anda dapatkan produk makanan yang halalan thayyiban? Menggunakan produk yang bersih dengan rasa yakin. Dapatkan semua itu di Malakat Mall. Malakat Mall mendapat pelaburan strategik dari KPPIM, iaitu Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia. Jadilah ahli KPPIM hanya RM100 sebulan. Anda sudah menekan langkah untuk bangunkan ekosistem ekonomi ummah. Layari www